Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Anas Farhin dalam Berita Semasa. Perkembangan banjir di Johor. Beberapa kawasan di sekitar Johor Bahru dilanda banjir akibat hujan lebat lebih 2 jam sejak pagi tadi. Antara kawasan terjejas adalah di Kampung Sepakat Jaya, Kampung Laut, Kampung Paya Kenangan dan Kampung Pasir Teberau. Paras air sungai dilaporkan semakin meningkat menyebabkan ramai penduduk terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Setakat ini, satu PPS dibuka di Dewan Kampung Melayu Skudai yang juga menempatkan seorang warga emas. Operasi pemindahan masih dijalankan pihak bomba di kawasan terlibat. Kementerian Kerja Raya KKR memerlukan peruntukan awal sebanyak 30 juta ringgit bagi membaik pulih 37 jalan rosak dan cerun runtuh yang dikenal pasti di Johor. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ia melibatkan 29 jalan mengalami kerosakan akibat banjir dan 8 cerun runtuh. Kluang, Mersing dan Kota Tinggi merupakan daerah yang mengalami kerosakan teruk setakat ini. Kerja-kerja awal membaik pulih cerun juga telah dimulakan sejak awal minggu ini. Datuk Seri Ahmad Maslan ditemui selepas melakukan tinjauan di lokasi cerun runtuh dan jalan rosak akibat banjir di Seksyen 7174 FT050 Jalan Kluang Mersing, Kluang Johor. Sementara itu, lebih 5,000 jalan berlubang berjaya diselesaikan KKR di seluruh negara pada tahun lalu. Projek lingkaran tengah utama LTU mampu disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan pada 2027 apabila projek tersebut berjalan lancar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, kini projek terbabit sudah mencapai 58%. Menurutnya, projek itu hampir mencapai 60% sasaran yang ditetapkan dan dijangka siap sepenuhnya mengikut jadual pada tahun 2027. Dalam perkembangan lain, Alexander berkata KKR mengenal pasti sebanyak 21 lokasi bencana yang berlaku ketika monsun timur laut MTL di 7 negeri sejak 2 bulan lalu. Ia melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, Perak dan Kedah yang melibatkan 13 jalan persekutuan dan 8 jalan negeri. Berdasarkan jumlah itu, sebanyak 10 lokasi membabitkan cerun runtuh, 4 jalan runtuh, 4 lokasi banjir serta 3 lokasi jambatan rosak atau runtuh. Sebuah bot nelayan tempatan kelas C bersama 21 nelayan warga asing ditahan Maritim Perak atas pelbagai kesalahan. Penahanan dilakukan pasukan operasi KM Tugau di kedudukan kira-kira 4.25 batu nautika barat laut Pulau 2 Jumaat lalu. Pengarah Maritim Negeri Kapten Maritim Muhammad Hambali Yaakob berkata pemeriksaan ke atas bot mendapati ia dikendalikan seorang tekong bersama 20 kru warga Thailand dan Kemboja berusia antara 30 hingga 52 tahun. Antara kesalahan dikesan termasuk lesen bot tamat tempoh, tiada kebenaran menggunakan kru warga asing, tiada kelulusan penggunaan peralatan komunikasi dan kru tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Kes disiasat bawah Akta Perikanan 1985, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Imigresen 1959-1963. Bidang co-kurikulum mampu membentuk jati diri pelajar dalam menepani cabaran dunia pada masa kini. Timbalan Pengarah Pusat Co-Kurikulum dan Pemajuan Pelajar PKPP, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, UMSKAL, Dr. Sharifah Rahmat Amirul berkata, ia sejajar visi Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu pendidikan tinggi berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Menerusi Karnival Co-Kurikulum berkredit UMSKAL, ia menjadi pemangkin kepada kelahiran mahasiswa holistik dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Selain menjadi mahasiswa kelas pertama yang dapat menyumbang kepada kelestarian dan pembangunan negara. Graduan yang seimbang merupakan aset negara yang diperlukan untuk memacu pembangunan dan mampu bersaing ke peringkat antarabangsa. Karnival ini juga dapat memupuk disiplin dalam kalangan mahasiswa sebagai pemimpin muda masa hadapan. Sekian berita semasa dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.